Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia yang kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu kita sentiasa dirahmati oleh Allah. Masih lagi surah An-Nahl ayat 103. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم
سمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Sadaqallahul Azim, ayat 103. Dan demi sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka yang musyrik itu berkata, sebenarnya dia diajar oleh seorang manusia, padahal bahasa orang yang mereka sandarkan tuduhan kepadanya itu ialah bahasa asing. Sedang Al-Quran itu berbahasa Arab yang fasih dan nyata. 585. Kaum musyrik di Mekah tidak percaya bahawa Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah Ta'ala dengan perantaran malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya mereka mengatakan bahawa ia diajar oleh seorang bangsa yang asing yang tinggal di Mekah. Lalu Allah menolak tuduhan mereka yang tidak berasas itu dan menegaskan bahawa orang yang mereka katakan itu mengajar Nabi Muhammad SAW ialah seorang bangsa asing yang lain bahasanya, sedang Al-Quran berbahasa Arab dan fasih dan amat indah susunan bahasanya dan tidak dapat dibuat oleh orang-orang Arab sendiri, apalagi orang asing yang berbahasa lain. Ayat ini merupakan sambungan daripada ayat 101 dan 102 di mana Allah Subhanahu wa taala cerita perangai ataupun PA orang Arab Quraisy masa tu. Dalam Quran ni kita tahu sendirilah, ada cerita hak lama secara mana, lama sebelum pada dunia ni ada, cerita lepas dunia ni ada, kemudian cerita lepas manusia ni ada, dia cerita Nabi-Nabi dulu, dia cerita zaman Nabi Muhammad SAW, diikuti apa yang akan berlaku selepas Nabi Muhammad wafat, dan seterusnya cerita alam akhirat, alam barzah dan alam akhirat. Hak ni cerita 101, 102 ni cerita mengenai tuduhan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy dia tak percaya kepada Al-Quran. Macam-macam tuduhan, macam-macam sangkaan, macam-macam cara dibuat. Dia bukan saja dia tak sikut, tetapi dia cari juga jalan supaya orang lain pun tak ikut. Bukan sekat kafir Quraisy saja tak ikut, bangsa Yahudi ke siapa orang lain juga tidak ikut, juga tidak akan, supaya tidak dipengaruhi oleh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain dia tuduh Quran ni bukan mari Tuhan. Kita sebut tuduhan lah sebab benda salah. Kalau kita kata benda tidak mari Tuhan, jadi kita kata gitu pula. Jadi mereka ni cuba cari jalan, royak ke orang ramai. Kalau bahasa ada WhatsApp mula kat dia sebar WhatsApp, dia kata bukan Nabi, bukan mari Tuhan Quran. Pas kata pula Tuhan hantar melalui malaikat Jibril, duduk juga dia kata. Hak sebenar lagu mana? Hak sebenarnya Quran ni Muhammad sendiri buat, ataupun kalau Muhammad tak buat pun ada orang ajar dia. Siapa ajar? Orang pula bukan dari sini, orang lain. Orang luar daripada Mekah, orang luar daripada Madinah, orang luar daripada, bahkan luar daripada bahasa A'jami. A'jami ni mana Ajam. Ajam ni bukan Arab. Orang ni bukan orang Arab, dia mari duduk sini, Nabi belajarnya dia tu siapa pandai, maka dia pun buat ayat, dia ngaku kata ayat ni hak Tuhan buat lagi. Dia tuduh Nabi Muhammad lagu tu. Tuhan pun jawab. Tuhan kata menasabah dak tuduh lagu tu. Tuduh Nabi Muhammad belajarnya orang lain. So belajarnya orang lain ni tak kena dah.
Mana tak kena? Biasa tok guru yang nak murid bisa tok guru. Dia ada wakilah, wah gapo dah. Ataupun tok guru ni mesti dia sahur. Tak kira sahur anak murid tok guru segelar. Boleh jadi lepas pada anak murid pandai tu, hebat bisa anak murid pada tok guru. Tapi sebelum pada hebat, mesti anak tok guru dulu hebat. Tapi cari tok guru tak ada. Tak ada bunyi pun seorang yang ngaku jadi tok guru, dia ngajar Muhammad tak ada. Ada patah situ. Kemudian dia kata bukan orang Arab ngajar, orang lain ngajar. Tuhan kata menasabah kepada orang lain ngajar. Sedangkan Quran ni daripada semua sudut mukjiz. Mukjiz ni maknanya boleh mengalahkan hak lain. Di segi bahasanya, di segi ceritanya, di segi gapo sekalipun yang berkaitan dengan Quran ni, memang tak boleh nak cek. Di segi bahasa nak cek, tak boleh di segi rimal dia, apa-apa, memang tak boleh nak cek. Kalau kita kata di segi nahwu sarahnya, di segi balaghahnya, gapo semua, memang tak boleh nak lawan. Orang Arab tak nak lawan. Tiba-tiba boleh dia tuduh, dia kata Nabi Muhammad ni, pergi belajar dengan orang tidak Arab, jadi pandai lebih pada Arab. Nasabah. Ini cara tuduh. Orang kafir tuduh ke Nabi. Memang nyata-nyata tidak betul lah. Itu royak sendiri tu. Nak royak pesen orang kafir. Nabi cara dia nak buat, akhir sekali, hak dia kata Nabi tu gila, hak dia kata Nabi ni tuk bomo, dia kata Nabi ni punya agama semua, tak laku belaka dah. Last sekali kata dia Nabi ni belajar. Belajar pula dengan orang yang bukan Arab. Lagi tak kena. Tapi mereka ni tak berasa dia tak kena. Dia berasa dia betul membaca. Sebab Allah Ta'ala beri dia sesak. Orang sesak ni, dia tu hari sesak tu, teruklah. Dia sesak, Tuhan tambah sesak dia. Akhir sekali, dia tak akan jumpa jalan betul. Kemudian ayat 104. Hak sebenarnya Tuhan kata, innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada mereka dan mereka pula beroleh azab yang tidak terperi sakitnya. Tuhan kata hak pesen tak beriman ke ayat Quran ni. Orang tak beriman ayat Quran ni, orang tak beriman ke Nabi. Orang tak beriman kepada hari akhirat. Orang tak beriman kepada qada qadar. Boleh jadi dia beriman kepada Allah. Dia orang kafir Quraisy ni, Tuhan apa sebut? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Hei Muhammad, kalau mu tanya puak-puakmu, anak beranakmu kafir Quraisy ni, kalau mu tanya siapa buat langit, buat bumi, sah dia kata la yaqulunna Allah. Tuhan buat. Dia perang yang ngaku Tuhan, orang lain tak ngaku Tuhan belakang. Tuhan dia buat. Mana kepada Tuhan dia beriman. Tapi kau Nabi tak beriman, kau malaikat tak beriman, kau kitab tak beriman belaka. Apabila tak beriman belaka, tak cukup ni. Rukun iman mesti cukup ni. Begitu juga rukun Islam, mesti cukup 5. Kecuali ada sebab-sebab tertentu. Rukun iman tak ada sebab-sebab dah. Memang kena solid ni. Tolak so kosong. Ngucap mula. Berasa malaikat tak ada, ngucap mula. Berasa Quran tak betul, ngucap mula. Berasa Nabi tak kena, ngucap mula. Berasa akhirat ada kedok, ngucap mula. Itu maksud dia. Mesti nenek. Itu rukun iman lagi tu. Jak kau jamin dulu, pak kalau ni, pak bila pun, rukun iman tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Cuma iman bertambah, yazid wa yanqus. Rukun iman satu perkara, keimannya, gerah iman, naik rendah tu, satu perkara yang lain. Ini ulama bahas panjang. Tak kena balas pada kita. Jadi Tuhan kata, innal ladzina la yu'minu, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah Ta'ala. Ayat ni sama ada ayat Quran ataupun tanda-tanda kebesaran Allah. Ada bintang, bulan, matahari, bumi, angin, apa semua ni. Kena percaya, kena yakin. Lagu mana kita dapat keyakinan? Dengan kita tengok, dengan kita dengar. Hak depan mata kita tengok. Hak jauh-jauh kita dengar khabar, dengar cerita, atau kita tengok dalam video, tengok sebagainya. Semua tu tengok. Tengok untuk apa? Untuk mengenal kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok berlaku di Beirut, siapa skor. Sekelip mata.
Acur begitu. Cuba kita tak pergi tengok. Kita tengok dalam YouTube ke apa semua. Acur begitu. Dia kata sebab Nabi Bilal tak boleh mati berapa ni sebab hok mati, hok dekat-dekat tu dia mati dia tu jadi debu, jadi abu. Jauhlah kena dia baca internet. Jadi abu, hok dekatnya kilat tu jadi abu. Pas nak kira ke mana? Teringatlah Ustaz cerita neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ni sifat dia orang yang dibakar, syaitan yang dibakar, gapo-gapo yang dibakar neraka Sa'ir ni, ceruk tak ceruk dia bukan sekat tak meninggal ke? Abu pun tak ada. Kalau sana meninggal abu pun tak ada tu. Memang Sa'ir dah lah. Katalah tinggal abu. Duduk mana abu? Kita duduk mendengar lagu mana tu Heraya? Ahli neraka Sa'ir ni apabila dibakar, sifat neraka Sa'ir ni bukan sekat tak meninggal ke? Abu pun tak ada. Kita tahu lagu mana. Apabila berlaku di Beirut kita mendengar. Ya Allah ngoti. Duduk mana abu? Ada lah situ Ustaz. Abu ke apa? Boleh beza. Hak ni abu orang. Hak ni abu kucing. Hak ni abu. Boleh. Mana boleh beza. Tapi tak tahulah kita tak pergi tu kok. Dah ada budak-budak sekolah dia sebut. Ya Allah ngoti Ustaz. Apa dia? Oh tu banyak kremak-kremak sekelip mata ya Allah ngoti. Tengok Beirut tu. Sekelip mata. Gambar kita duk tengok kata dia pun mati kata tu. Kalau kita tengok dalam YouTube tu. Itu tengok pukul gambar gong. Tapi dia upload selalu automatic upload tu. Mujur juga adanya upload kita nak tengok tak boleh kita. Jauh tak jauh gegarai bunyi dia tu, gegarai dia terasa sampai ke Cyprus. Cyprus dengan tempat dia tu dalam 200 km. Sini ke Gua Musa. Suruh lagi lagu mana. Tu baru meletup sebutir. Yang kita belajar kiamat ni Gabriel. Bukan kilan netuk. Matahari tu netuk. Bulan netuk. Bintang netuk. Langit tu belum. Tuhan sebut lagu tu. Lagu mana akan datang masa kiamat tak tahu lah. Dia sebut bumi pecah dua. Kita pun tak nak agak Beirut ni kita tak nak agak lagu mana kabar-kabar degung. Jadi cikgu itu hayat abak kiamat dia tak royak. Degung tu lagu mana? Boleh jadi cikgu tu dia jadi tanah ni belerang belakang kok. Tu kerja dia mana tahu kita. Tapi dia royak meletup. Iza sama'un syaqqat wa azan rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa laqad ma fiha zakhallat wa azan rabbiha wa huqqat. Tu royak. Jadi apabila ada benda berlaku depan mata kita ni, benda-benda kecil berlaku tu lebih meningkatkan iman kita, keyakinan kita tentang kekuasaan Allah, kecepatan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sesuatu. Dulu kita duk ngaji kompayakun, tak tahu berapa juga dulu main kompayakun gitu. Tapi bila berlaku dalam mata kita ni, kita boleh tahu dengan cara ni, kita lebih lagi kita rasa keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak percaya, tak beriman kepada ayat Quran, tak beriman kepada tanda-tanda kebesaran Allah ni, la yahdihim. Pas bila Tuhan kata aku tak beri hidayah kepada dia tu. Apabila tak beri hidayah, pas bila-bila dia akan mati tanpa hidayah, mati dengan kekufuran, mati dengan kesesatan, maka ujung jatuh dia di akhirat kelak azabun alim, azab yang tersangat pedih. Alimun amat-amatlah pedih. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minu bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sebenarnya yang tergamak mendustakan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Orang yang sapati boleh kata Tuhan nawak ni, orang tak beriman ke Tuhan. Kita hok beriman ke Tuhan ni tak sapati nak kata Tuhan nawak. Tambah-tambah Tuhan sebut dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hok mana enggak lagi nikmat aku wekmu ni, hok mu bakit lawaknya, hok mu kata daknya. Berapa kali kau ayat surah Rahman. Royak tu tanya, royak sokaro tanya, royak sokaro tanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kok kita kata dak tu hok mana? Cuba ayat tu kata. Semua sebenarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan kata hak segamak bakit lawak aku kata gapo ni tak lain tak bukan malaikat raja tu la yu'minuna bi ayatillah. Orang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni ayat Quran ko
ataupun ayat tanda-tanda kebesaran kejadian Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul kadzibun. Hak itulah jenis orang-orang ya ada tabiat berdusta, jenis orang nawak. Tabiat pelawak dia tu ada. Ya ulah gapo sini pelawak sini 5 8 tengok. Yakni sifat berdusta itu bukanlah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, tapi sifat sifat orang-orang yang tidak beriman, dan mereka lah yang sebenarnya orang-orang yang berdusta. Sini fahamlah bila ayat ni Tuhan kata wa ulaika humul kadzibun, orang ni orang yang nawak. Jadi memberi maksud bahawasanya Nabi tak nawak. Memang Nabi tak nawak, kita pun beriman Nabi ni pak sifat tu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik benar Nabi tak nawak kalabu. Sebab tak ada guna Nabi nak nawak. Orang nawak ni ada kepentingan diri dia. Nabi mana ada kepentingan diri? Segala-galanya kepentingan umat dia. Itu cara kepentingan dia. Kepentingan umat hidup apa kita? Kita penting diri. Kalau salah ada apa-apa, kita lari dulu, kita tinggal sayang, kita tinggal belakang. Nabi bukan lagu tu sifat dia. Sifat dia tidak mementingkan diri. Sebab tu dia tak nawak. Kita pun nak jadi kita ni tak nawak, jangan penting diri. Sebab nawak-nawak ni sifat orang kafir sebenarnya. Tu kata tafsir ni royak, sifat nawak ni sebenarnya sifat orang kafir. Banyak tu sebut dalam Quran sifat nawak-nawak ni duduk dalam orang kafir. Kalau kita baca cerita mengenai Nabi Ibrahim dengan Namrud kau, dia sebut buhtanun azim, belawak besar. Buhtun ni kadzibun ni nawak dah. Buhtun nawak besar lagi. Lagu mana nawak besar kecil tak tahu lah kita. Buhtun nawak besar. Nak royak nawak ni sifat orang kafir. Maknanya kalau kita orang Islam ada sifat tu, kena kikih cepat-cepat lah. Punuh kita. Jadi, sebab kita ni kata, nawak-nawak ni sifat orang kafir. Tuhan sebut, ulaika humu al-kadzibun. Mereka itulah orang-orang yang pendusta. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Ini soal lagi pula. Man kafara. Siapa-siapa mengkufuri Allah. Min ba'di imanihi, selepas dia beriman. Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman molek-molek, mari parok tak ada picih ko, mari parok miskin ko atau parok gapo-gapo, akhir sekali cabut iman dia. Beriman ni maknanya orang ni percaya kepada Allah. Percaya segala-galanya, percaya hari akhirat, percaya rezeki, percaya belaka. Tiba-tiba apabila mari sutuk mari susah, mari gapo, tinggal Tuhan ambil muka lain. Dengan kata lain, tinggal Tuhan ambil gereja, tinggal masjid ambil gereja contohnya. Orang lagu ni Tuhan kata, min ba'di imani illa man ukriha. Orang yang kufur, mana orang murtad. Illa tu kecuali dipaksa. Siapa-siapa yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala sebab beriman, dia murtad. Tapi sini Tuhan cepat-cepat bagi illa man ukriha. Tak ayat lagi kesan dia, tak ayat lagi dia punya hukum dia. Ayat dulu istisna dulu. Illa man akraha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa-siapa yang kufur lepas ada beriman, kecuali orang yang dipaksa untuk kufur. Tapi hati dia saya masih nak ke agama Allah Ta'ala. Tapi kerana dia paksa, mulut dia yang dia kata ikut kafir, tapi hati dia duduk. Contoh siapa dia? Ammar bin Yasir, dia tu, dia sempat lagi sebut. Benda-benda yang patut tidak sebut lah. Tapi Tuhan tahu dah, dalam hati dia ni, memang dia ni terpaksa kena kata lah gitu. Bila berubah dah, dia main ahak macam. Bila berubah dia azab lagu mana? Nyeret atas bara api, bakar api berbara, eret bila atas bara api. Jahat ngoci orang kafir dulu. Nyeret atas bara api. Bila ni tak ada berkali lagu tu kan ada juga. Tapi jom pergi beli dia, pergi cebuh dia seorang hamba, jom pergi cebuh dia Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar kaya dia pergi cebuh. Ammar bin Yasir,
Terpaksa kena kata. Dah lah panah pada pasir. Letak batu atas perut pula. Oh. Sia semua. Tapi mereka ni keimanan dia teguh. Qulubihim mutmainnun bil iman. Hati dia penuh dengan keimanan. Walaupun mulut royak. Tak dah kau Islam. Tapi dalam hati dia penuh dengan keimanan. Terpaksa. Maka orang lagu ni Tuhan kata. Tak apa. Walakin akan tetapi. Man syaraha bil kufri. Orang yang berasa senang. Berasa tenang dengan kekufuran. Syaraha ni makna tenang. Sini terjemah lagu mana. Kecuali orang yang dipaksa melakukan kufur sedangkan hatinya tenang, tenteram dengan iman, akan tetapi siapa yang terbuka hatinya nerima kufur. Syarha. Hati dia terbuka. Bukan mulut yang kecek nak kufur, tapi hati dia pun berasa hak kufur tu comel. Berasa Islam ni tak jadi. Islam ni tak kaya. Islam ni susah. Berasa lagu tu boleh nyolah. Ni tu sebut. Fa'alaihim ghadabun. Maka mereka itu ghadabun. Akan menerima kemurkaan min Allah, murka daripada Allah, walahum azabun azim. Dan akhirat kelak Tuhan kata akan dapat azab yang maha agung. Dalam Quran ni semua Tuhan sebut azab, dia takkib dengan perkataan yang boleh menyakutkan kita, yang boleh menggerungkan kita supaya kita gerung. Hak atas ali azabun alim, azab yang sangat-sangat pedih, yang maha pedih. Hak bawah ni pula azabun azim, azab yang maha agung. Aku mana lah tahu. Kalau agung lah kita faham. Maha agung lagu mana benda tahu. Nak royaknya, nak gambarnya, azab Allah Taala ni terlalu tersangat teruk lah azab ni. Tuhan royak supaya kita ni rasa gerung, rasa takut. Cuma ghadabun kita tak faham mana tu. Tuhan murka lagu mana tak tahu. Kalau raja murka, boleh jadi hak kita duduk kapal ni, negeri ni, dia ambil kita negeri lain. Tu kalau raja murka. Tapi Tuhan murka lagu mana? Tidak disebut, kita pun tak faham lagu mana Tuhan murka. Tapi kalau azabun azim tu kan, faham tak faham pun, di akhirat kelak tu, itulah balasannya. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah. Apa jadi lagu ni manusia? Tak usah beriman kepada Allah. Tak usah beriman dah, lepas tu kufur pula. Tak ada kilain Tuhan kata ni, Tuhan bijak apa dah ni. Kekufuran mereka yang demikian itu, ialah kerana mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Orang lagu ni, beriman sekejap, lepas tu kafir pula, tak ada kilain. Dia berasa dunia ni terharam. Orang ni berasa senang dengan dunia. Dia tak khabar dunia ni semesta. Ke mana-mana pun. Dunia-dunia ni umur kita lah. Enggak umur kita ni. Ustaz ada sebut seumur tu. Tak saya sebut pendek. Takutnya pendek ngerti. Sebut 100 seumur kan. Kata kita ni umur boleh 100 tahun. Lama dah tu. Kau nak panjang lagi? Nak panjang lagi pun tak apa. Minta doa lah. Mana dia sebut sampai minta doa. Tak ada masalah. Tapi 100 kuasa panjang lah. Itu wajah dunianya. Lepas hari tu apa? Tak ada dah. Tu pun makan kita, minum kita, makan kita. Keadaan kita berbeza dah. Tak ada orang umur 5, 60, 70, 80. Dia makan sampai umur 25 mula tak ada. Dia umur 80 dah ni tapi makan apa sedap rasa tak kau pengen lagi tak? Tak ada apa dia. Bukan orang tu makan kita umur tu. Tak sesuai dah. Kalau ada sungguh bukan nak pocik, boleh makan gitu, bukan pocik dah ni. No. No, ya nikmat kehidupan kita kau lama, kau berakhir. Tu tak kira lagi sayang-sayang kita hak sakit. Kita diri hak sakit, sayang-sayang kita kalau kabar seorang bunyi sakit, yang dua bunyi sakit macam. Hak mati tu mati. Kalau sayang orang yang mati, sakit, tak pasal mana kita ni sayang kita, contoh. Kalau itu mati, ni mati, itu sakit, saya berasa kat lah. No. No, ayat kehidupan. Tuhan kata orang yang tak percaya kepada Allah, orang yang Islam semacam tu kufur pula, tak ada kisah lain dah. Sah kerana dia ni nak kepada kehidupan dunia. Dia suka kehidupan dunia dengan akhirat. Dia tak berasa akhirat ni akan hidup lebih lama. Lama setelah mana? Tak ada sudah. Kalau kita faham tu pada dah. Khalidin, akhirat kelak ni tak ada akhir. Sebab tu nama yaumul akhirah, yaumul la akhir. Hari yang tak ada akhir.
Kita ni berakhir dengan mati. Esok mati, dimatikan. Mati tu mati. Tak nak faham malah mana tak mati-mati. Ustaz pun faham juga. Mati tu tak ada. Mana hidup sama. Pakal salah orang itu ada neraka sama. Pas bila? Tak ada bila-bila. Mati neraka. Waliyahzubillah. Kita agak-agak duduk dalam syurga. Pas bila-bila tak boleh syurga. Bukan syurga. Tuan sebut khalidina fiha, khalidina fiha, khalidina fiha. Kekal. Jadi sebab sesuai ayat lagu tu supaya kita tidak tukar. Tidak tukar dunia akhirat. Bukan tak boleh cari makan atas dunia. Ni ada kita syarah lagu tu. Dia mau kata pula, ustaz lagu tu nak miskin atas dunia. Duk, siapa ajar dia mau miskin atas dunia? Kalau agama Islam ni seorang miskin, tak ada lah bak zakat. Buatlah bak zakat lah fiqh tu. Ada ke orang miskin keluar zakat? Tak boleh. Kecuali zakat cerah je orang miskin nak keluar. Zakat muka lain orang kaya. Mana bukti kaya? Siapa ni sok dia 15,000. 15,000 sipel celah batal kau sipel dalam tiap kau sipel dalam bank kau tak guna sikit abuk setahun kena wik kau orang 2.5%. Dia kurang 300 jal lebih. Orang miskin kau kaya betis 15,000 tak kosek. Kita ada 500 pun habis. Ada 1,000 pun habis. Sebab tu kita tengok di ATM awal gaji kan beratur penuh. Apa maksud? Tak ada biti. Kalau ada biti, pergi beratur kok. PKP ni. Tak ada pasal, cacat. Tapi kena pergi sebab apa? Ada biti. Jadi, nak orang Islam ni bukan suruh miskin. Islam ni nak suruh jalan mengikut kehendak dia. Kehendak dia? Kehendak Quran. Tuhan ayat lagu mana? Kehendak Nabi. Hadis ayat lagu mana? Dia ciru perjalanan Nabi lagu mana. Itu sebenarnya. Nak kaya melangit boleh, tak ada masalah. Bukan tak boleh kaya, bui kaya. Tengok sahabat kaya. Abu Bakar sebenarnya kaya. Sayyidina Umar kaya. Cuma seorang kaya Abdul Rahman bin Auf. Dia kaya ngoti. Siapa masa tu boleh derma 1,000 ekor tu tak kaya orang tu. Kita tak ajar derma 1,000 butir telur. Ada ajar derma? 1,000 butir telur puyuh. Ada ajar derma? Kita tak tahu. Dia boleh derma 1,000 ekor tu. Aku mana? Kaya, tapi kaya dia faham. Kaya dia ni siapa bagi gini. Dia faham boleh. Dia faham dia buat. Jadi Tuhan kata orang beriman macam kupu pula ni. Orang ni orang cinta kepada kehidupan dunia. Dan taksir kepada akhirat. Wa annallaha la yahdil qawmal kafirin. Orang kafir lagu ni Tuhan kata aku tak akan beri hidayah. Pah bila-bila. Tuhan marah. Dia kafir. Buka hidayah jadi Islam. Lepas tu tutup semula. Jadi kafir semula. Waliyazubillah. Itu nama dia orang murtad. Sebab tu orang murtad hukum dia ceruk. Lebih ceruk daripada orang kafir original. Orang kafir original ni pun dalam Quran ada ayat-ayat Tuhan sebut dalam hadis 40 tu ya. Kita boleh jumpa dah. Hadis 40 dalam hadis 40 tu Nabi kata hendaklah kamu memerangi orang kafir sehingga mereka ni mengucap 2 kalimah syahadat. Dia semaya 5 waktu, dia semaya dia kosong. Maksud situ tu, kita nampak secara zahir hadisnya, kena bunuh belakang kafir. Tak. Dia ada cara dia, ada sistem dia. Mula-mula, ajak masuk Islam dulu. Tak siap masuk Islam, minta dia bayar cukai per kepala. Tak siap bayar cukai per kepala, buat mesyuarat, mengenai tunduk buat pemerintah aku. Tak siap juga, yang keempat baru perang. Orang kafir kata Islam jalan dengan mata pedal tu, karut dia ya. Dia saja nak memanipulasi ke ya. Hak sejarah sebenar, sirah sebenarnya Nabi dakwah biasa dulu. Royak penerangan, bukan paksa. Royak Islam ni gini, kita ada syurga, kita ada neraka, kita ada dosa, kita ada pahala, kita ada hidup, akan mati, lepas mati akan hidup, lepas hidup tak mati. Tak saya dengar. Tak apalah tak saya dengar pun. Munduk kampung aku ni, munduk negeri aku ni, bayar sikit cukai. Biar apabila dia bayar, kita pula kena jaga dia. Tak saya bayar. Tak apa saya bayar. Buat perjanjian. Ada perjanjian. Tak saya janji ke apa? Nak lawan? Tak apa lawan. Duduk kampungmu tu. Siap tentera Malik, kita lawan. Tu barulah perang. Berlaku perang Uhud, berlaku perang gapo semua tu. Setelah
mereka ni melampau tak serengat kata. Bukan kata Nabi gigi tu serah duduk. Jadi begitulah Allah Ta'ala untuk orang kafir. Ada pun orang murtad lain. Hukum orang murtad ni asal dia kena bunuh. Al-aslu kena bunuh. Tapi ada ulama yang agak tidak syadik. Dia kata kita beri nasihat dulu. Boleh jadi dia ngaku dia kufur tu, dia terlalu susah kau semua. Bagi nasihat demo ni, tak boleh murtad ni, gini. Tak dengar kata juga. Kerap pada. Tapi jom bunuh tu bukan kita. Jom bunuh ulil amri. Tak boleh lok kepada orang. Kepada dia jom bunuh tu kerajaan. Dia tak boleh individu. Kalau murtad seorang kena bunuh seorang kan. Orang lain pakai kenalin. Kita lutuk belakang lah. Itu hukum tu. Bukan tak nak kata kau-kau. Itu hukum lagi. Bukalah pekah. Dia tak percaya buka pekah. Dia ada dua hukum dia. Ada kata sunat bagi nasihat. Ada kata makruh bagi nasihat. Orang lagu ni kerap paluk. Senang. Bahawa orang lain tidak. Orang lain tidak terikut-ikut. Ulaika allazina taba'a Allahu ala qulubihim. Tuhan kata mereka itulah orang-orang yang dimenteraikan hati Allah Subhanahu wa taala hati-hati mereka dan pendengaran mereka serta penglihatan mereka, dan mereka lah orang-orang yang lalai. Orang lagu ni Tuhan kata kena teri hati. Menterai tu bahasa surat dah. Bahasa kelas kita kena teri hati. Faham kau orang luar dah. Suara luar teri bukan main teri nama kata main teri. Kena teri hati dia. Apabila teri ni maksudnya, benda baik luar nak masuk tak boleh, benda jahat dalam tubik tak boleh. Itu bahaya. Kita baca khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Ada surah Al-Baqarah muka surat 1, 2, 3, muka surat 4 ada tu. Jangan beda tu. Sebab itulah kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inna kunna minaz zalimin. Dan mereka ni diteri belaka, dan mereka itulah orang-orang al-ghafilun, orang yang lupa, orang lalai. Lupa apa dia? Lalai apa? Kita terjemah cara lain sikitlah. Lupa lalai ni orang tak khabar. Lupa lalai ni tak khabar. Dia tak khabar dia tu siapa? Dia tak khabar dia tu duduk mana? Dia tak khabar dia akan gimana? Akhir sekali dia murtad. Akhir sekali dia tak tahu apa. Akhirnya Tuhan tutup mata dia, tutup telinga dia, tutup akal fikiran dia. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Tidak syak lagi orang lagu ni, mereka ialah orang-orang yang rugi pada hari akhirat. Apabila orang ni sampai ke akhirat, dah akan rugi. Tak ada sampai akhirat sebenarnya. Masa sakaratul maut tu pun dah rasa rugi. Allah Ta'ala buat turun LCD, buat turun TV seperti kita ni. TV buat turun. Kita bertengok. Tengok perbuatan kita, aktiviti kita daripada umur 15 tahun sampai ke hari saat-saat nak mati. Apabila tengok tu lah, tahu jadi yakin, jodoh sengaja lah orang duduk ngajar. Jodoh sengaja lah aku duduk ngaji. Jodoh sengaja. Tapi nak buat apa? Nyudah kat wayak Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau panjang sikit umur aku lagu mana? Panjang sikit tak apa dah. Gapo nak buat? Kalau panjang boleh 10 minit, 15 minit, dah sedekah. Dia lagi ambil handset ni, nak masuk dalam rumah ke boleh. Nak transfer duit dia lagi. Kalau panjang sikit lagi, wa akum minas salihin, aku nak jadi orang lebih jauh daripada aku adalah ni. Kalau jauh dah, nak jauh lagi. Kalau tak jauh lagi, nak akan jauh. Tapi Tuhan tak beri dah, stop lah. Masa sudah sama, tak boleh dah. Maka ketika itulah dia akan rasa al-khasirun. Allah, ruginya. Hidup 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hidup, Allah, ruginya. Rugi tak rugi, pahami dah. Hati gagal tu. Waladin salihin ilmiyun tafa'u bih. Sadaqatin jariyah. Ada 3 perkara ni lagi. Kalau 3 perkara ni pun tak ada, habis dah. Jadi kita agak 3 ni kita ada belakang. Kalau kita ada anak pun ada 2 perkara lagi. Ada ilmiyun tafa'u bih. Ada sadaqatin jariyah. Sedekah jariah ni sedekah ya, walaupun kita mati bertahun-tahun, beribu tahun pun sedekah tu masih mengalir. Jadi bonus, jadi ada, jadi pahala lagi, jadi pahala, dah sapa kepada kita.
Ada orang terjemah jariah situ tu maknanya bukan sedekah mengalir. Oh makna sedekah kita tu maknanya pahala. Duk gi sebab kita, duk gi sebab kita ditambah. Kalau kita mati tu pahala ada 100, dia jadi 100, 150, 200 tambah sama. Jadi itulah. Jadi mereka ni Tuhan kata orang kufur, orang murtad semua-semua ni orang yang kasih kepada dunia, tak ingat ke akhirat, dan mereka ni apabila sampai saat kematian maka barulah dia terasa dia ni bersama orang-orang yang rugi. Summa inna rabbaka allazina hajaru. Kemudian Tuhan cerita pula kecuali orang-orang ni sempat bertaubat. Kecuali orang-orang ni contohnya orang yang berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala ni, mereka ni difitnah, dikhianat, digapo, tapi akhirnya sampai juga ke Madinah, maka ni satu cerita lain apalah. Jadi nak ayatnya itulah orang hak pesen tak serengat kata Tuhan ni, sah dah orang ni istahabbul hayatad dunya, memang cinta ke dunia. Dan memanglah kita rasa gerung nak tinggal dunia ni. Kita rasa gerung, biar kita gerung kita ni gerung kerana takut tak cukup pahala untuk akhirat. Bukan gerung nak tinggal kemewahan ada atas dunia ni. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة. اللهم ارزقنا القناعة وحببنا في صلاة الجماعة وذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.